Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu nak buat ulang kaji sikit pasal kita punya tajuk dalam bidang 1. Okey, kita nak cerita pasal jenis-jenis sistem dalam pertandingan lah. Okey, jadi kalau kamu tengok dekat dalam kamu punya buku, dalam kamu punya syllabus, okey, kita ada dua je. Okey, yang kamu dua sistem yang kamu kena tahu. Iaitu yang pertama kamu kena tahu sistem kalah mati. Okey, ni yang pertama. Yang kedua kamu kena tahu sistem liga. Okey. Alright. Jadi sistem kalah mati ni kita boleh bahagikan kepada dua. Jadi kalah mati satu kali. Yang kedua, kalah mati dua kali. Bermakna dalam exam kamu tengok dia punya jadual tu, okey, dia akan tanya soalan, okey, apakah nama sistem ni? Kalau kamu tengok dia kalah mati sekali je, kalah sekali je terus keluar, bermakna dia kalah mati satu kali. Kamu boleh jawab sistem ini adalah sistem kalah mati satu kali. Okey, boleh ke? Alright, seterusnya kalah mati dua kali. Kalah dua kali ni saya dah tunjuk semalam. Okey, tapi saya akan ulang sikit lah untuk hari ni. Tapi sebelum tu kita akan pergi dulu secara general dulu apa dua sistem yang kita tahu. Okey, yang kita ada. Kemudian kita ada sistem liga, kita boleh bagi kepada 4. Okey, so liga 1 kumpulan, 2 kumpulan. Jangan lupa tulis liga Okey. Liga 3 kumpulan dan liga 4 kumpulan. Okey, ni yang ada dalam kamu punya syllabus. Jadi kamu kena tahu. Okey, kemudian bila kamu dah belajar yang ini, kamu dah tahu kedua-dua ni. Okey, kemudian kamu kena tahu juga apa dia punya ciri-ciri dia. Okey, yang ni kamu kena tahu nombor 1. Okey, kamu kena tahu ciri-ciri. Okey, yang kedua kamu kena tahu kelebihan. Yang ketiga kamu kena tahu kekurangan. Okey, dalam exam biasa dia akan tanya, dia akan bagi, okey, soalan satu dia akan tanya apa, dia akan bagi jadual, contoh okey, cikgu buat kat sebelah lah okey, contohnya dia bagikan jadual macam ni. Okey, dia akan bagi satu jadual. Okey, macam ni. Okey, dia bagi. Okey, jadi ini Perak, Sabah dengan KL, let's say macam ni kan. So dia akan bagilah kat sini perlawanan apa dan seterusnya Okey, yang ni dia akan tanya, okey, ni ada macam ni. Okey, apa jenis perlawanan ni? Kita jawapannya adalah liga 1 kumpulan. Okey. Alright, dia akan tanya macam ni. Kemudian soalan 1, soalan 2 dia akan tanya, okey, siapa, mungkin dia akan tanya lengkapkan jadual. Dia akan bagi berapa ni semua, dia suruh awak kira. Okey, nombor 3 mungkin soalan dia akan tanya, okey, apakah kelebihan sistem ini. Jadi kamu kena bagilah 2 ke 3 ke, mungkin dia ada minta. So selalu soalan lebih kurang macam ni. So kamu kena tahulah apa kelebihan dan ataupun kekurangan lah. Tahu kekurangan. Ini soalan-soalan yang top dalam kamu punya exam. Jadi yang ni kamu kena tahu. Okey, kita berbalik-balik ke kat sini. Jadi kamu kena tahu apakah ciri-ciri dia, apakah kelebihan dan kekurangan. Okey, macam mana cara bermain dia ataupun cara dia perlawanan tu, kita dah bincang yang ni. Saya harap awak tahulah Mungkin kita akan bincang sikit lah. Nanti kita akan bincang. Okey. Alright, sekarang kita akan pergi ke, cikgu nak recap balik kalah mati untuk kalah mati
Okey, kalah mati sekali. Okey, kita pergi dekat yang sekejap Okey, kita pergi kalah mati. Okey, yang ni kita akan sambung kat sebelah. Okey, jadi kalah mati satu kali. Kalah mati satu kali. Okey, apa dia nak, macam mana dia nak bezakan kalah mati sekali atau dua kali? Okey, yang ni dalam buku kamu biasa je. Okey, biasanya dia akan terus kalau melibatkan grouping yang biasanya untuk kuasa 2. Bermakna kalau dia ada 2, okey, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Okey, bermakna yang ni ada 2 sahaja ataupun ada 2 kuasa 2 apa? 4. Ni 2 kuasa 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. 16. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. So 2 kuasa 4 16. So dalam gandaan ini sahaja yang kita akan buat kalah mati satu kali. Okey. Alright. Biasanya, tapi kalaulah dia tak dapat dalam gandaan ni, okey, kita akan masuk by. Okey. Right. So kita pergi contoh ni 8 lah yang paling senang, basic. So ni sama macam yang saya terangkan hari tu. Okey, contoh ada 8 kumpulan, 1 2 3 4 5 6 7 8. So A lawan B, C lawan D, E lawan F, G lawan dengan H. So A lawan B, kalau siapa menang dia yang akan pergi ke peringkat seterusnya dan seterusnya. Okey, kemudian yang akan menang, kalau menang ni akan jadi Johan. Okey. Okey, maaf Ini yang biasalah Okey, tapi untuk pusingan by pula, contoh kita buat, kamu boleh ikut formula. Okey, formula dia senang aja. Okey, let's say dia kata ada 12 pasukan. Okey, 12 pasukan. Okay. Yang pertama sekali kamu kena tengok yang mana yang paling dekat. Contohnya yang ini kan 16 paling dekat kan. Jadi 16 kena tolak dengan 12. Okey, gandaan. Okey, gandaan tolak dengan jumlah pasukan. Okey, jumlah pasukan. Alright, kat sini kamu akan tengok balance dia adalah, kita akan ada 4 by. Okey, kita ada 4 by. Baki dia ada 4 by. Jadi kalau kita comparekan dengan apa yang ada kat sini, okey, let's say kita ada 2 4 6 8. Okey, betul tak? Dia ada 4, nak kena ada 4 by. Tapi okey, semua basic dia yang dekat peringkat yang ini semua akan sama. Okey, kat mana nak taruh by? Dekat sebelah sini. Jadi yang mana akan taruh by? Kamu tengok ada 4 ni kan. Okey, jadi kat sini kamu boleh pecahkan yang ini kepada 2 lagi perlawanan. Okey, sini akan jadi by 1, by 2. Yang ni kamu pecahkan lagi 1, 2. Kau tengok ada 4 grup kan. Okey, cuba kamu tengok ada berapa grup semua sekali. Okey, 1, 2. Okey, kita kira 8, 9, 10, 11, 12. Bermakna ada 2 grup yang akan ada bukan 2. Ada 4 grup yang akan ada by. Okey, kita tengok 2. Okey. By 3, by 4. Okey. Jadi yang ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nampak tak ada 12 tim. Bermakna kalau kamu kembangkan kat sini by pertama ni kumpulan A, let's say kumpulan A. So B dengan C mungkin kena lawan untuk pergi ke peringkat yang seterusnya dulu sebelum bertemu dengan A. Okey, ni D, ni E, F, ni G, ni H, I, J, K, L. Nampak tak? Macam A dia akan terus masuk yang kita panggil, kalau kita peringkat dalam kumpulan grouping kan. Kamu akan tengok sini, ni peringkat suku akhir, betul tak? Ni suku akhir, ni separuh akhir.
Jadi dia orang kena ada satu lagi perlawanan untuk masuk dalam suku. Macam tu lah lebih kurang. Okey, so dah ada 4 by. Okey, saya harap awak faham yang ni. Yang ni senang je, memang senang. Kalau tak faham, awak boleh repeat balik. Tak faham, awak boleh tanya saya balik. Okey, ni dia punya ni memang tak susah Perlawanan ni memang tak susah. Okey, jadi kena ikut. Ingat saya cakap ni gandaan kepada 2 tolak dengan dia punya bilangan pasukan. Okey, kamu akan dapat berapa by yang kamu nak. Okey, dia senang, tak susah. Okey, alright. So yang kat sini kamu kena tahu yang ni cara permainan dia. Okey, kemudian kamu kena tahu ciri-ciri kekurangan dan kelemahan. Yang ni saya takkan go through, awak kena tahu sebab memang ada soalan. Okey, kalau kita tengok kat dalam kamu punya buku teks. Okey, dalam buku teks kamu, okey, yang pertamanya dia kata, kita go through sikit lah. Format mudah difahami. Memang senang lah kan. A lawan B, C lawan D, memang mudah. Okey, yang kedua, melibatkan ramai peserta. Bermakna dia boleh melibatkan dengan banyak grup ataupun peserta lah. Okey, yang ketiga, memerlukan bilang perlawanan sedikit. Betul? Memang sedikit sebab kita tak perlu nak lawan semua. Kalah je kau mati. Kau kalah je kau mati. Tersingkir lah maksudnya. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan kemudahan gelanggang atau padang yang banyak. Memang disebabkan kita tak lawan secara liga, kita tak lawan semua orang, kalah je terus tersingkir. Bermakna bilangan jam kita dekat gelanggang tu akan jadi pendek. Okey, bilangan jam, sebab perlawanan akan jadi sedikit. Okey, kemudian menjimatkan masa dan perbelanjaan. Okey, ni yang saya dah bagi tahu kenapa perbelanjaan juga jimat. Bila jumlah hours, jumlah jam kita tempah padang tu pendek, jadi kita punya keuangan akan jadi jimat lah. Okey, tidak memerlukan pegawai sukan yang ramai. Betul? Kalau kita main liga, kita mungkin kena guna 2 atau 3 padang dan guna banyak tenaga kerja. Jadi kalau secara sistem ini lebih cepat, senang dan mudah lah, dan menentukan pemenang dengan lebih cepat. Tapi kelemahan dia, peserta yang kalah akan terus tersingkir. Bermakna walaupun peserta tu sebenarnya kuat, tapi mungkin dia ada kesilapan sikit, dia akan terus tersingkir. Okey. Kemudian pemenang tidak semestinya terbaik. Betul? Yang ni pun betul. Contohlah kumpulan A, grup A dengan kumpulan A dengan kumpulan B, macam mungkin Johan dengan Naik Johan tahun lepas. Bila dia bertemu, dia terus kalah. Jadi padahal kedua-dua ni kuat. Jadi yang nanti jumpa kat final akan jadi tak best lah, sebab pemenang yang nombor 2 dah kalah awal. Okey. Alright, yang ketiga, tidak mempamerkan bakat dan keupayaan sebenar. Okey, ni yang saya cakap tadi lah. Okey, sebab mungkin orang kata baru nak panas badan kan, dia terus dah kalah. So macam tak best lah. Okey, kemudian keupayaan tak dapat ditonjol lah, sebab kita nak tahu dia seseorang atlet tu bagus atau tak, dia kena banyak game dia bermain. Kemudian separuh daripada peserta disingkirkan pada persungian. Betul, terlalu banyak yang akan disingkirkan, jadi banyaklah yang akan orang kata bakat-bakat yang kita tak dapat nak congkil. Okey, yang ni latihan ni kamu boleh cuba yang sendiri buat macam ni, macam saya buat ni. Okey, yang mana yang tak faham boleh tunjukkan kepada saya lah. Okey, kemudian kita pergi yang kedua, kalah 2 kali. Okey, yang video ni saya tak akan buang panjang sebab saya akan hantar kejap lagi. Okey, so yang kalah 2 kali. Okey, saya ulang sedikit dia tak semestinya. Okey, biasanya kita akan buat kotak-kotak macam ni, senang. 3, 4. Jadi let's say ni A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, let's say A yang menang. Kalau A menang, dia akan pergi ke sebelah kanan. Okey, so ni A, yang ni C, yang ni E, yang ni G. Let's say yang menang lah ni Okey, semua akan pergi sebelah kanan. Dia akan berlawan antara sama lain lah. Manakala yang kalah akan pergi sebelah kiri. Siapa yang kalah? Yang kalah kat sini B, yang kalah dekat sini adalah D. Okey, yang ni yang kalah dia adalah F, yang kalah dia adalah H. Okey, yang kalah akan sebelah sini dan diorang pun akan lawan. Okey, jadi yang ni kita akan tengok siapa yang menang. Contoh let's say lah yang menang adalah C. Yang ni yang menang adalah E lah Yang menang adalah E.
Okey, so yang kalah siapa? So A ni kalah kan? A kalah, yang G ni kalah, tapi dia baru kalah sekali. Okey, kamu tengok yang ni pula B lawan dengan D. Okey, so B lawan D, let's say B yang menang. B yang menang. Okey, B yang menang. Yang ini manakala, sebab yang ni A baru kalah sekali. Okey, lepas tu yang ini let's say F yang menang. Ini lawan H kan, F yang menang. So kalau kamu tengok sini, D dah kalah 2 kali, H dah kalah 2 kali. So yang menang yang ni. Okey, so jadi kat mana dia akan pergi, dia akan lawan ni. So yang ini akan bertemu di bawah, ni akan naik atas. So dia akan bertemu di ni akan naik atas, dia akan lawan G, yang ni akan lawan dengan A, untuk tentukan boleh tak dia nak masuk ke sebelah kanan. Okey, dia dah lawan kan. So yang ini dengan ni dia akan bertemu. Okey, dia akan tentukan siapa yang menang, siapa yang menang. Okey, kamu tengok ini dah di peringkat, orang kata peringkat semifinal lah ni kan. Okey, manakala yang ni dia akan lawan, kita tengok ni. Contohlah kat sini G yang menang. Okey, yang ni let's say A yang menang. Okey, G dengan A akan lawan untuk tentukan siapa yang akan pergi balik ke sebelah sini. Okey, alright. Jadi G akan lawan, let's say G yang menang, dia akan pergi terus. Let's say G yang menang. Okey, A dah kalah 2 kali kan. Tadi dia dah kalah kat sini, dia kat sini dia dah kalah, kat sini dia kalah lagi. Okey, kat sini dia menang, pasal dia ni kalah. So dia dah kalah 2 kali, jadi dia kalah 2 kali, out lah. So G ni akan pergi balik untuk lawan dengan sini, lawan dengan yang menang ni, antara C dengan D. C dengan E. So dia akan tengok lah, let's say C, dia akan lawan lah C dengan G, dia akan lawan untuk tentukan siapa yang pemenang. Macam tu. Okey, simple saja, dia tak susah pun. Okey, alright. Okey, itu saja untuk kalah mati 2 kali. Yang ni pun kamu kena tahu apa kelebihan dan kekurangan. Ini saya nak go through sikit sebenarnya. Yang lain semua lebih kurang sama dengan kalah mati 1 kali, tapi yang kamu tengok yang ni sama. Kalau dia masih ada peluang, kelebihan dia masih ada peluang. Jadi kemudian yang dia dapat memilih pemenang yang sebenar lah. Maksudnya yang betul-betul kuat dia akan menang. Lepas tu bermain sekurang-kurangnya 2 kali sebelum tersingkir. Okey, alright. Yang ni dia macam ni, sekiranya banyak pemenang akan menimbulkan masalah jika kekurangan gelanggang atau padang. So sebab dia banyak game, jadi banyak gelanggang, jadual dia akan mengelirukan memang. Ini yang kamu belajar tadi, yang ada 8 tim je. Kalau lebih 8 tim, dia akan pening, memerlukan banyak pusingan. Okey, tidak menggunakan kemudahan secara optimum. Okey, mengambil masa yang lebih panjang daripada kalah mati sekali. Okey, itu saja. Saya akan sambung di part 2 untuk Liga.